berhubung dengan apa pandangan, berhubung dengan konsert yang maksiat yang dibuat di Arab Saudi. Kata mereka itu menunjukkan ajaran Wahabi ataupun Salafi sukakan kemungkaran. Macam mana? Yang pertama ialah ni berkelahi budak-budak Minggoli. Tahu Minggoli? Yang pertama, nak tuduh Saudi ni Wahabi ke Salafi ni tuduhan lah. Dia tak claim dia macam tu. Salafi tu mungkin dia claim lah, Wahabi tu dia tak claim. Dia tak kata dia Wahabi. Saudi tiba-tiba ada konsert yang mungkar yang berlaku di Riyadh seperti yang ditayangkan oleh banyak kita tengok dalam media sosial. Semua orang ulas. Maka kata orang-orang yang geng anti Saudi ni, anti ulama-ulama Saudi ini, menunjukkan mereka ni suka kemungkaran. Itulah ajaran Salafi tu. Saya bukan nak bincang konten ajaran tu, saya nak bintang klaim tu. Okey, kita buat tempat negeri lain pula. Di Mesir ada Al-Azhar. Masalah dia klaim dia Asy'ariyah Maturidiyah. Di Mesir ada tarian gelek separuh bogel. Macam-macam lah di Mesir tu, pelacuran lah apa semua ada. Siapa pernah pergi Mesir dia tu. Siapa pergi Mesir dia akan tahu daripada airport sampai ke jalan naik bas, semua ada tipu daya, penipu orang. Pergi tempat pelancongan, penipu. Ada saja orang yang akan ambil kesempatan tipu. Kalau kita tak pandai, kena tipu. Boleh kita kata yang tu ajaran Asy'ariyah Maturidiyah? Tak boleh. Pasal apa tak kata? Ada negeri di Malaysia ni yang kuat sangat. Saya bukan kata salah Asy'ariyah Maturidiyah ke Salafiyah, yang itu bukan isu dia. Isu cara dakwah tu. Di Malaysia ni mazhab utama dalam fiqh Syafi'i. Ada negeri letakkan Asy'ariyah Maturidiyah. Ada negeri tak Asy'ariyah Maturidiyah. Negeri dia ada pusat judi dalam Malaysia ni, di atas bukit tu. Tu nak kata tu ulama-ulama mereka tu setuju dengan judi ya? Boleh kata macam tu? Boleh kita kata ulama-ulama Azhar semuanya suka dengan tarian gelek separuh bogel? Boleh? Kerana ada di Mesir tembak orang dalam masjid dalam peristiwa masa ketegangan Sisi. Boleh kita kata ulama-ulama dia benarkan benda macam tu? Di Kuala Lumpur kita sambut macam-macam Malaysia ni, mazhab fiqh Syafi'i dalam kebanyakan negeri. Ada macam-macam, rumah urut ada. Ni arak nama apa pula amah ni, macam-macam ada. Boleh kita kata tu mazhab Syafi'i? Ataupun ulama-ulama di Malaysia memang suka maksiat, pi Bukit Bintang tu segala macam tak ada? Itulah ulama Malaysia suka. Mereka dok buat semua senyum je, ulama-ulama ceramah pun senyum, pi majlis ni senyum, tak ada muka susah hati pun. Boleh kita kata macam tu? Ada satu orang tokoh, satu negeri, dia masuk dalam satu grup WhatsApp, tokoh lah, saya tak mahu sebut lah. Dia kata, saya tanya kat negeri dia tu ada awak, you tak kata? Oh yang ni lama dah, Saudi ni baru. Oh, hak baru je salah, hak lama boleh? Ini adalah cara fikir yang tak betul. Orang kata nak berkelahi main guli ni, dah tak tahu nak buat apa, ni kepala pahang, ni kepala bapak aku. Cara berkelahi budak-budak. Melainkan kalau ulama, bukan kita bela ulama Saudi, ada benda ulama Saudi yang kita pun tak setuju. Tapi tak bolehlah cara dakwah tu macam tu. Melainkan ulama dia keluar fatwa, boleh benda tu. Itu cerita lain. Dia tak keluar. Ulama dia ada yang kena tangkap banyak yang komplain.
Tuan-tuan, ini menunjukkan dangkal. Kadang-kadang pensyarah universiti buat dakwaan macam tu, nak berkelaim macam tu, lekeh. Bab tu dulu. Okey, habis. So kita tak burden atas ulama-ulama dia selagi mana mereka tak pernah kata benda tu betul. Dan kenapa selama ni di Arab Saudi, bukan saya nak bela Arab Saudi, it's not everything right in Saudi. Tapi saya nak katanya ialah cara penghujahan tu tak betul. Kenapa selama ni di Saudi pergi di Mesir teruk, daripada penipu, daripada maksiat, daripada apa, kita tak pernah sandar pada Al-Azhar. Negeri-negeri teluk macam-macam ada. Pergi ke Maghribi, mazhab Maliki, Asy'ari, Maturidi, macam-macam maksiat dia ada. Di Casablanca penipuan macam-macam ada. Ramai orang Morocco pergi duduk di London dia apa, dan jadi kerja-kerja yang tak senonoh pun ramai juga yang bagus, tak dinafikan. Adakah kita pergi sandar pada mazhab Malik ataupun seumpamanya? Tak. Ini cara hujah yang tak betul yang ada di kalangan mereka-mereka yang dangkal. Orang kata nak berkelahi, dan apa yang ada aku kata lah. Okey, satu. Hal yang kedua ialah kita hendaklah tahu bahawasanya di samping kita pertahankan, kita tak kata, kita tak blame para ulama dia dalam kes-kes yang seperti ini, kita juga mengkritik ulama-ulama dia Arab Saudi sendiri di dalam beberapa keadaan. Di samping dia for the agak long period of time yang mana dia dia mampu untuk bertahan daripada benda-benda tu masuk ke Saudi, akhirnya masuk juga. Apa yang, kalau tanya saya, apa benda yang saya nak kritik mereka dalam hal ni? Liberalism, iaitu liberalisasi yang mana mendapat sokongan banyak orang muda di Saudi, sebahagiannya boleh disalahkan ulama Saudi. Kerana kadang-kadang mereka tidak mengambil langkah yang lebih ke hadapan di dalam menangani kehendak-kehendak ini supaya lebih terarah. Siapa pergi baca di Arab Saudi, surah abang Arab dia okey. Tapi surah khabar English dia memang dia campaign all out liberalism ni. Dan ulama tak baca yang English tu. So tak banyaklah komplain. Dan English, kalau kita pergi ke siapa yang pergi ke Dubai, ke UAE, pergi ke Qatar, kita tengok mereka dah ke depan tak mau cakap Melayu dah, cakap orang putih depan ni. Depa seronok cakap orang putih. Kalau kita cakap Arab dia baru tak dengar. Kita cakap English baru dia rasa macam dia ni sikit. So golongan baru yang pergi, yang belajar, yang English educated, yang tambah yang pergi ke barat, yang balik, mereka ni cenderung ke arah nak jadikan Saudi ni terbuka. Dalam masa yang sama, ulama-ulama dia pula tak terbuka dalam masalah muamalat. Dia bagus masalah akidah, masalah ibadah, ikut sunnah, tak apa. Tapi sifat muamalah ni dia luas, dia tak ambil ruang itu. Wanita tak boleh mandu kereta, pandangan yang sempit. Wajibkan semua pakai purdah, pandangan yang sempit. Sedangkan dalam mazhab ada keluasan, patutnya dibuka keluasan itu. Muzik totally haram. Jadi tak ada apa di Arab Saudi yang mereka nak dapat hiburan. Semangat yang Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, apabila Nabi melihat kepada tarian yang dibuat di masjid oleh orang Sudan atau Habasyah, antara riwayat menyebut Nabi kata, likai ta'lamal yahud anna fi dinina fushah wa inni bu'istu bil hanifiyyati samhah.
supaya Yahudi tahu bahawasanya di dalam agama kita ini ada keluasan, dan aku ini dibangkitkan dengan satu agama yang lurus lagi memaafkan. Maksudnya ialah siapa dengar Quran, tapi sometimes some people dia bukan fokus macam tu, dia nak nyanyi, dia beri, tetapi ada dawabit, ada disiplin dia. Dia tak bagi langsung. Bila dia tak bagi langsung, dia macam time bomb, dia duduk tunggu. Dia pi luar Saudi, dia nak dengar semua. Kesederhanaan itu. Maka novel-novel macam Princess yang ditulis oleh Jean Sesson dapat international bestseller yang menceritakan nasib wanita di Arab Saudi. Walaupun dia cerita tentang royal family, tentang keluarga diraja, mungkin exaggerated benda tu dibesar-besarkan, taklah seperti itu. Tapi orang baca pasal wanita khususnya, they can feel, dia dapat rasa bahawasanya mereka tak sama, mereka tak diberi peluang yang seimbang. Sebab tu bila dapat mandu kereta, mereka seronok. Kereta tak boleh memandu, tapi dalam masa yang sama ada pemandu daripada Filipina lah apa, bawa mereka sama juga, lebih baik dia pandu sendiri. So sempit dalam, terutama fiqh berhubung dengan wanita. Apabila timbul desakan wanita boleh bekerja di kedai, negeri di Qatar, di Dubai, dia apa, they are not example, they are not good example, dia bukan contoh. Tapi at least bagilah wanita-wanita yang kadang-kadang tak ada, suami mati apa semua, tak ada kerja, nak kerja tak boleh. Wanita tak boleh jadi di cashier, tak boleh. Ulama-ulama dah asyik tak boleh, nanti bercampur ikhtilat, bercampur. Bila ada gesaan supaya diberi peluang wanita-wanita ini untuk bekerja, oh ulama tak bagi. Jadi susah. Mereka nampak seolah-olah macam tak ada nafas bagi agama memberi ruang kepada mereka. So mereka tak ada sikap yang lebih pertengahan. Maka golongan wanita khususnya ramai yang menyokong usaha-usaha liberalisasi ini. Dalam masa para ulama dia fokus hal-hal mandu lah apa semua ni, ada hal-hal lain yang patut mereka fokus. Mahar terlalu mahal, nak kahwin susah, kahwin dengan orang tua, pukul, domestic crime, keganasan rumah tangga, dan macam-macam lagi yang patutnya dijadikan tajuk penting untuk dilakukan reform, pembaruan. Ulama-ulama dia di samping haulai masykurin, mereka dihormati dalam usaha cakap pasal nas, ibadat apa semua, tapi mereka gagal dalam hal ini. Buku-buku seperti Syekh Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, tak diberikan tempat di Arab Saudi, bahkan sebahagian dilarang, tak diberi ruang. Buku-buku yang seperti ini sangat bagus supaya wanita dia nampak ini wanita pada zaman Nabi. Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, pembebasan wanita pada zaman Rasulullah. Maka apabila ada peluang konsert lah apa, terkejut kita, mereka keluar sungguh-sungguh nak dapatkannya. Ini adalah satu kecacatan pada saya yang ulama-ulama dia kena bergerak, berubah. Wahhabism is not good connotation actually, bukan konotasi yang baik. Tetapi reform yang datang daripada semangat ulama Saudi dahulu telah pergi ke negeri-negeri yang lain, termasuk ke India, sehingga ulama Asy'ariyah Maturidiyah di Durban,
yang memperjuangkan menentang kejumudan dan memperjuangkan menentang khurafat dituduh sebagai Wahabi, padahal mereka bukan Wahabi, mereka Asy'ariyah Maturidiyah. Kerana semangat reform Ibnu Taimiyah yang datang ke dalam dunia ni, sehingga orang seperti Rashid Ridha, orang seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha mengambil semangat itu, datang ke tanah Melayu, gerakan kaum muda, menyuruh diberikan emansipasi wanita. Kalau kita lihat di tanah Melayu, dulu wanita tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi universiti, jadi isteri, kena paksa kahwin, kena dengan pilihan di atas mazhab Syafi'i yang menyatakan wali mujbir, ada kuasa total mutlak di atas wanita. Akhirnya yang menentang ialah golongan reform yang dituduh Wahabi pada zaman dulu. Hamka yang dituduh Wahabi menentang hal-hal yang seperti ini. Syekh Al-Hadi golongan pembarang, walaupun ada perkara yang kita boleh setuju dan tak setuju dalam movement mereka, dalam pergerakan mereka, tapi maksudnya gerakan itu bernafas besar, memberikan peluang yang besar untuk reform dan mengangkat wanita supaya dia tahu agama memberikan hak an-nisa syaqaiqur rijal, wanita adalah merupakan saudara kepada lelaki. Tapi apabila lama-lama Arab Saudi dia tak bergerak ke arah itu, dia menjumutkan hal itu. Bila dia menjumutkan hal itu, berlaku ledakan. Dan mereka patut reform, ulama itu sendiri patut reform, melihat, membaca hal-hal yang lebih luas untuk mereka berikan. Daripada kita benarkan mereka buat konsert yang merepek, lebih baik kita kata boleh buat konsert dengan panduan macam ni. Lebih baik daripada kau lawan habis-habisan, dia buat dengan cara dia. Dan ini adalah di samping, bukanlah semua fatwa-fatwa Saudi itu kita setuju, termasuklah fatwa-fatwa yang kita purdah umpamanya, mereka terpaksa pakai purdah. Kalau dia bagi kelonggaran, bukan mazhab yang majoriti para ulama seperti sebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutlah Al-Majmu' tidak mewajibkan purdah. Kalau dia beri kelonggaran, ada yang boleh pakai purdah, ada yang tak boleh pakai purdah. Bahkan dalam mazhab Hanafi ada banyak kelonggaran berhubung dengan tapak kaki wanita, bahkan berhubung dengan pergelangan wanita ini sendiri bagi wanita yang bekerja. Mazhab Hanafi agak luas dalam hal itu. Jadi akhirnya reform dibuat oleh golongan yang bukan pro-Islamik. Dan ini adalah kerugian. Dan sebab itu kita tak mau sempit. Golongan agama hendaklah mempunyai semangat Quran, sunnah dalam masa yang sama, mempunyai idea reform yang luas untuk membolehkan manusia hidup dalam urusan muamalah, hiburan, kebudayaan dengan cara yang lebih luas. Walaupun mungkin kita tak mau, tapi kita tak haramkan selagi mana dia ada dalam itar ataupun di dalam framework yang diberikan keizinan oleh syarak.